Selain daripada 5 langkah tadi, masih ada lagi beberapa langkah ataupun beberapa cara untuk kita mencegah nyamuk daripada terus membiak. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Cikgu Amirul dalam Info Sihat. Tajuk pelajaran kita hari ini ialah mencegah pembiakan nyamuk. Anda boleh buka buku teks muka surat 84. Standard pembelajaran kita hari ini ialah 3.1.4, iaitu menyatakan cara mencegah demam denggi dan demam malaria. Saya akan terangkan satu persatu langkah-langkah tersebut. Untuk yang pertama, kita kena sentiasa pastikan bekas yang berisi air ataupun bekas yang mengandungi air kita tutup. Jangan biarkan dia terdedah kerana ia akan menjadi tempat pembiakan nyamuk. Seterusnya, kita perlu tutup tong sampah yang ada di sekeliling kita, terutama di rumah kita, kerana kadang-kadang ada air hujan ataupun air daripada sisa-sisa makanan yang menjadi tempat pembiakan nyamuk. Seterusnya, kita kena sentiasa bersihkan bekas-bekas takungan air. Seperti di rumah ada bekas pasu ataupun bekas-bekas air yang ada di sekitar rumah kita. Yang seterusnya, untuk mencegah pembiakan nyamuk, antaranya ialah pengabutan ataupun fogging. Pengabutan ini dilakukan oleh Kementerian Kesihatan bagi mengelakkan dan mencegah pembiakan nyamuk dengan lebih cepat. Baiklah, yang seterusnya ialah kita perlu tanam bekas yang menakung air. Kita kena ingat, bila ada sahaja air, maka tempat itu berisiko untuk menjadi tempat pembiakan nyamuk, walaupun ia hanya di kawasan yang lembap. Airnya dalam kuantiti yang sangat sedikit, tetapi ia tetap juga boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk. Selain daripada 5 langkah tadi, masih ada lagi beberapa langkah ataupun beberapa cara untuk kita mencegah nyamuk daripada terus membiak, ataupun kita dapat mencegah nyamuk daripada menyebarkan penyakit kepada mangsa gigitannya. Antara langkah yang boleh kita gunakan ialah, yang pertama, kita memasang jaring pada tingkap di ruang dinding yang membolehkan nyamuk masuk ke dalam rumah. Langkah yang seterusnya ialah kita boleh menggunakan kelambu pada waktu malam, kerana nyamuk sangat aktif pada waktu malam, dan pada waktu malam pula kita sedang tidur. Kita susah untuk sedar ketika nyamuk menggigit kita. Baiklah, selain itu, masih lagi ada beberapa cara yang kita boleh gunakan, iaitu dengan menggunakan racun serangga ataupun lingkaran nyamuk ataupun kita panggil ubat nyamuk. Tetapi dua benda ini sangat-sangat berbahaya kerana jika kita menggunakan racun perosak, walaupun ia mengandungi bau-bau yang wangi, serai, lavender ataupun bau buah-buahan, tapi ia masih lagi berbahaya kerana ia mengandungi racun. Begitu juga dengan lingkaran nyamuk. Lingkaran penghalau nyamuk ini sangat berbahaya kerana dia menggunakan api. Dalam tidak sedar, ia berisiko untuk menyebabkan berlakunya kebakaran, terutama ketika waktu tidur. Kita tidak sedar, sama ada langsir ataupun selimut kita mungkin terjatuh ke atas lingkaran penghalau nyamuk ini. Jadi, ia boleh menyebabkan kebakaran. Secara kesimpulannya, langkah-langkah yang telah disebutkan tadi dapat menghalang pembiakan nyamuk dari terus berlaku. Apabila nyamuk tidak dapat menggigit kita, dia tidak dapat bekalan makanan yang cukup untuk menghasilkan telur-telur ataupun anak-anak nyamuk. Barulah kita akan bebas daripada nyamuk. Cukup saja sampai di sini. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Selamat belajar, selamat membuat latihan. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.